Ya, Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-130. Gambarnya tak apa cantik sebab printernya rosak. Kita masih membicarakan risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali, dan tajuk malam ini lebih kuranglah tajuknya, bagaimana hubungan Allah dengan jauhar, jisim dan arad. Bagaimana hubungan Allah dengan jauhar, jisim dan arad. Jauhar ni kita ada sentuh dah hari tu sebelum ni, dan malam ni cerita tentang jisim dan arad dan arah. Jisim, arad dan arah. Jadi sebelum masuk pelajaran yang baru, kita nak imbas pelajaran sebelum ini. Antaranya kita sentuh tentang kelebihan-kelebihan berzikir. Zikir ni maksudnya apa? Maksud dia ingat, bukan sekadar lafaz. Bukan sekadar lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun yang lain-lain yang berlafaz di mulut ataupun di hati. Yang sebaik-baiknya ingat, sebab maksud zikir itu sendiri ingat. Macam kita bagi tahu hari itu, bila orang suruh kita zikrul maut, ingat akan mati, kita tak sebut pun mati, tapi kita ingat suasana dia tu. Dalam hati pun kita tak sebut mati. Tapi kalau zikir ni kita boleh sebut di mulut, boleh sebut di hati, dan dalam masa yang sama ingat akan Allah, zikrullah. Itulah yang paling cantik. Jadi sebelum ni kita dah tengok kelebihan zikir secara umum. Kemudian kelebihan zikir harian kalau mengikut jalan Al-Ghazaliyah ni untuk hari Sabtu, iaitu la ilaha illallah. Kemudian kita ada tengok juga zikir harian untuk hari Rabu, istighfar, astaghfirullahalazim. Dan insya-Allah malam ini kelebihan-kelebihan ataupun fadilat zikir harian untuk hari Isnin. Hari ini la haula wala quwwata illa billah. Jadi secara seimbas lalunya, fadilat zikir secara umum. Apakah kelebihan-kelebihan, apa untungnya kita ni melazimkan berzikir, melazimkan ingat akan Allah? Kalau mengikut saduran daripada ayat-ayat Al-Quran, yang pertama, rajin berzikir ni dapat menyelamatkan kita daripada jadi orang-orang yang lalai. Ini kata Quran. Yang kedua, dengan melazimkan berzikir, insya-Allah dapat memasukkan kita dalam kalangan orang-orang berakal. Ini janji Al-Quran. Yang ketiga, kelebihan zikir lagi membuatkan kita terselamat daripada siksa neraka. Yang keempat, kelebihan berzikir dapat menjadikan hati tenteram. Itu menurut Al-Quran. Kemudian menurut As-Sunnah ataupun hadis Nabi, yang kelimanya dapat pahala sunnah lah, sebab kita mencontohi baginda Rasulullah SAW, dapat pahala sunnah. Yang keenam, kata Nabi Muhammad lagi, berzikir ini merupakan amalan utama untuk selamat daripada siksa kubur. Itulah antara kelebihan-kelebihan zikir secara umum. Kemudian fadilat zikir harian hari Sabtu, iaitu la ilaha illallah. Yang pertama, kalimah ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Iman terdiri daripada 60 cabang. Cabang yang paling tinggi, kalimah la ilaha illallah. Kalau kita melazimkan dia sampai ke peringkat menghayati, lagi bagus. Yang kedua, dengan melazimkan la ilaha illallah ini, kita dapat syafaat Nabi. Yang ketiga, la ilaha illallah ini juga adalah zikir yang paling mulia berbanding zikir-zikir yang lain-lain. Yang keempat, la ilaha illallah ini merupakan kalimah zikir berupa anak-anak kunci syurga. Yang kelima, orang yang melafazkan zikir la ilaha illallah ini dengan ikhlas dijanjikan dimasukkan ke dalam syurga. Yang keenam, diharamkan daripada neraka. Ini kelebihan-kelebihan la ilaha illallah menurut hadis-hadis Nabi.
Jadi fadilat zikir secara umum sudah, fadilat zikir la ilaha illallah sudah. Ni nak ulang kaji fadilat zikir untuk hari Rabu, iaitu istighfar, astaghfirullah. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepada kamu, dan membanyakkan harta, dan membanyakkan anak-anak kamu, dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi dengan istighfar ni tadi, kalau musim kemarau pun boleh berhenti kemarau dengan izin Allah. Hujan lama tak turun pun hujan akan turun. Hujan turun tu pula lebat. Dia boleh membanyakkan harta, menambah harta. Sekiranya belum dapat anak, salah satu kaedah untuk dapatkan anak, sekiranya dah ada anak, nak tambah anak-anak lagi pun boleh. Nak menambahkan kebun-kebun yang subur, boleh juga dengan istighfar tadi. Memohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah dengan kalimah dia yang mudah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Surah Hud ayat 52 maksudnya. Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, lalu bertaubatlah kepadanya. Istighfarlah ni. Nescaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat ke atas kamu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu, dan janganlah kamu berpaling dengan melakukan dosa. Dengan istighfar tadi, sebagaimana ayat yang mula-mula tadi juga, dia ni dengan izin Allah menjadi penyebab kepada turunnya hujan. Dah lama kemarau, dah hujan dah lama tak turun. Dengan membanyakkan istighfar ni, ramai-ramai lah, semua orang pun istighfar, insya-Allah turun hujan. Menambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu. Ini kekuatan ni dari segala segenap penjuru lah, bukan dari segi kekuatan badan saja. Segala kekuatan lah, kekuatan ekonomi ke, kekuatan apa pun, tambah kekuatan. Surah Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dan bertaubat kepadanya. Nescaya Dia akan memberi kenikmatan, dapat kenikmatan yang baik kepada kamu sampailah kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Jadi selamat daripada siksa hari kiamat satu lagi, diberikan kenikmatan. Satu lagi, setiap kita ni ada keutamaan-keutamaan kita. Boleh jadi keutamaan-keutamaan kita tu dia belum sampai, masih tertahan lagi. Bila kita rajin istighfar, maka dia pun cepat sampai. Keutamaan-keutamaan kita masing-masing, tak tahulah rezeki masing-masing. An-Naml ayat 46. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dapat pula rahmat dengan istighfar tadi. Al-Anfal 33. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Selamat pula daripada azab Allah dengan istighfar tadi. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yang rajin istighfar tadi, boleh jadi dia ni akan sampai ke tahap orang yang dicintai Allah, kekasih Allah. Sampai ke peringkat tu sangat-sangat seronok. Itu dari segi Al-Quran. Menurut hadis pula, riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah lebih suka akan taubat hambanya daripada kesukaan salah seorang dari kamu yang menemui semula untanya yang hilang di padang pasir. Kita punya kenderaan ni hilang lah, kereta kita hilang, tiba-tiba jumpa balik kita punya seronok. Allah dia suka kita lebih daripada tu lagi, sekiranya kita ni rajin istighfar. Riwayat Bukhari, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Muhammad. Kalau kita rajin beristighfar, maksudnya kita mencontohi sunnah dia. Dapat pula pahala lagi, dapat pula kasih sayang dia lagi.
Kasih sayang Allah pun dapat, kasih sayang dia pun dapat.